Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Direktor atas soalan yang cukup mencabar malam ini, saya rasa. Tentang kitab yang di-Pertuan Agong tentang isu yang dikeluarkan dalam akhbar baru ini. Sebelum saya mengupas satu persatu jawapan yang diberi tentang soalan diberikan kepada saya, terlebih dahulu saya ingin mengutarakan satu kalimah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang bermaksud dan sesekali tidak orang Yahudi dan sesekali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah bersetuju dengan kamu ataupun suka dengan kamu yang wahai Muhammad sehingga kamu mengikuti agama mereka yang telah terpesong itu. Ini apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penurunan ayat Al-Quran dengan mengatakan orang Kristian tidak akan senang duduk selagi umat Islam tidak mengikuti agama mereka. Jadi tidak heran kita melihat apa yang hari ini mereka cuba untuk menggerakkan gerakan kristianisasi mereka untuk mendapatkan populasi ataupun peningkatan bilangan kristianisasi dalam dunia, terutamanya dalam kalangan umat Islam. Kita lihat hari ini bagaimana apa yang berlaku hari itu, tuan-tuan. Orang Kristian dia cuba mendapatkan sokongan terutamanya dari pihak-pihak yang berfahaman liberal. Setelah baru-baru ini mereka cuba menggunakan autoriti mahkamah dan juga kuasa mahkamah untuk membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah, tetapi akhirnya mereka telah kalah. Dan mereka mencari satu cara baru bagaimana untuk membenarkan perbuatan mereka, iaitu dengan menggunakan medium liberal. Yang mana hari ini kita boleh lihat liberal adalah berfahaman menyamaratakan hak semua agama. Agama Kristian ada hak mereka tersendiri, mereka boleh buat apa sahaja. Agama Buddha pun ada hak yang sama, agama Hindu pun ada hak yang sama. Begitu dengan orang-orang Islam. Sehingga kan orang-orang liberal ini menta'amul ayat-ayat Al-Quran menggunakan fahaman logik mereka dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka mereka menggunakan hujah itu untuk membenarkan kesemua perbuatan-perbuatan agama lain untuk menggugat agama-agama tertentu. Ini adalah satu fahaman yang sangat bahaya, tuan-tuan, terutama fahaman liberal dan juga fahaman liberalisme dan juga pluralisme, maaf. Oleh kerana itu mereka melihat medium liberal adalah salah satu medium yang paling utama dan penting untuk mereka gunakan setelah mereka tidak dapat autoriti pada mahkamah. Dan kita tidak heran hari ini orang-orang Islam sendiri pun menyokong penggunaan kalimah Allah. Kerana apa? Kerana adanya umat Islam yang berfahaman liberal. Bila seseorang itu berfahaman liberal, maka dia akan setuju penggunaan kalimah Allah dalam terjemahan Bible kepada bahasa Melayu. Tidak heran hari ini kita lihat pemimpin-pemimpin, tak kira siapa pun pemimpin yang berfahaman liberal mengatakan suara menyokong penggunaan kalimah Allah dalam Bible. Jadi untuk mereka menggugat akidah umat Islam, untuk mereka membawa dan menarik umat Islam ke dalam agama Kristian, mereka tak mahu terpaksa menggunakan medium liberalisme. Dan Malaysia, negara kita, telah dikenali oleh pihak gereja sebagai the last bastion ataupun benteng terakhir agama Islam dalam kawasan Asia Tenggara. Kerana mereka sudah masuk di Indonesia, mereka telah masuk di Filipina sejak penjajahan kerajaan Sepanyol, mereka telah masuk di negara-negara sekitar kita, tetapi mereka masih belum berjaya masuk ke dalam negara Malaysia. Kerana ada satu kajian di University of Chicago pada tahun 1927 telah mengatakan bangsa Melayu di tanah Melayu adalah satu bangsa yang paling sukar untuk mereka Kristiankan. Sehingga kan mereka kata pada ketika itu tidak ada seorang pun orang Melayu pada tahun 1927 memeluk agama Kristian. Dan ketika itu mereka menggunakan kaedah yang lama, iaitu kaedah 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Faham bangsa masyarakat tersebut, kena tahu istilah agama dan juga kena berkorban. Mereka menggunakan kaedah lama, tapi apabila mereka menggunakan kaedah yang baru ataupun kaedah kita kenali sebagai kontekstualisasi, iaitu menggunakan istilah-istilah dalam agama Kristian bersamaan dengan istilah masyarakat Islam, maka mereka hari ini telah berjaya menarik Dina Joy. Mereka telah berjaya mengurangkan peratusan orang-orang Islam di Indonesia, yang mana hari ini kita tahu majoriti penduduk Islam paling ramai adalah di Indonesia. Tetapi setelah mereka menggunakan kaedah dan cara yang baru, maka mereka telah berjaya mengurangkan peratusan demi peratusan orang Islam di sana. Dan tidak mustahil pada masa akan datang majoriti agama Kristen akan bertambah di sana. Dan itu akan berlaku di Malaysia, tuan-tuan.
Bagaimana mereka cuba menggugat keadaan ini untuk menarik, mengubah akidah umat Islam kepada agama Kristian. Mereka tidak mensyaratkan orang itu mengisytiharkan saya Kristian, tidak. Tapi asalkan mereka dapat meyakinkan umat Islam untuk percaya bahawa Tuhan Yesus itu adalah anak Tuhan, maka sudah cukup. Nak amalkan agama Islam, silakan. Tapi kena percaya Yesus itu adalah anak Tuhan. Cukup bagi mereka dia adalah Kristian. Itu yang mereka mahu. Mereka tak perlukan pun orang Islam isytiharkan jadi dia sebagai orang Kristian. Sehingga kan pernah dibuat satu buku Christian in the Mosque, ataupun menyembah Jesus dalam masjid, iaitu mereka percaya agama Kristian, tapi pada masa yang sama mereka masih lagi mengamalkan agama-agama Kristian, agama-agama Islam. Ini berlaku di Sabah Sarawak, di mana mereka untuk orang-orang Islam yang telah percaya dikristiankan, mereka tidak berani untuk mengisytiharkan diri mereka sebagai orang Kristian, dan mereka masih lagi mengamalkan kehidupan seperti orang Islam, tapi hakikatnya dia adalah seorang Kristian. Itu yang berlaku pada seorang pelajar syariah pada tahun 1960, tak silap saya, bagaimana dia telah memeluk agama Kristian, tapi pada luarannya adalah luaran seorang muslimah, bertudung lagu dan sebagainya, tapi dalam diri dia adalah orang Kristian. Ini adalah cara dan kaedah mereka, tuan-tuan. Bagaimana secara halus mereka cuba untuk menarik umat Islam masuk ke dalam agama Kristian. Dan baru ini kita dengar mereka cuba mencabar institusi agama, institusi diraja, dengan melanggar titah yang di-Pertuan Agong untuk melarang penggunaan kalimah Allah dan sebagainya. Dan mereka juga mempertikaikan majlis agama Islam, mempertikaikan fatwa-fatwa ulama dengan mengatakan fatwa-fatwa ini hanya digunakan pakai untuk orang Islam, tidak digunakan pakai pada kami. Itu apa yang mereka lakukan pada hari mereka sudah berani. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka telah mendapatkan sokongan daripada orang-orang liberal, dan paling mendustakan kita, orang-orang Islam sendiri mendokongi mereka, menyokong pembawaan mereka, tuan-tuan. Sebab itu mereka merasakan ada kekuatan bersama mereka. Maka mereka cuba nak menguji sejauh mana kekuatan institusi ini untuk melindungi agama Islam. Kalau hari ini mereka lihat, bila mereka cuba nak menguji institusi tersebut, bila mana orang Islam berdiam diri, tidak ada tindakan ke atas mereka, dan umat Islam ambil tak tahu, maka mereka merasakan institusi ini tidak lagi melindungi kesucian agama Islam. Dan itu apa yang mereka inginkan, tuan-tuan. Mungkin saat ini kita tak rasakan, mungkin ada orang berkata, alah, kalau orang Islam di negara pun bukan apa pun, mungkin tak ada berkata pun masalah pun. Tapi kita melihat ketika mana mereka mempunyai kuasa, bila mereka mendapatkan kuasa pemerintahan itu, ketika mana kita lihat kerajaan Angola baru-baru ini, mereka mengharam, negara pertama di dunia ini yang mengharamkan agama Islam. Tidak benarkan seorang pun penduduk Angola untuk memeluk agama Islam, dan masjid-masjid di sana dirobohkan. Kerana apa? Kerana pemerintahan mereka adalah pemerintahan Kristian. Bila mereka mendapatkan kuasa, maka mereka menjatuhkan umat Islam. Mungkin hari ini mereka mengatakan kami hanya untuk berdamai, kami hanya untuk meraihkan bahasa Malaysia dan sebagainya. Tapi hakikatnya bila mereka mendapatkan kuasa, mereka akan tenggelamkan umat Islam. Ini telah berlaku di Sepanyol, tuan-tuan, kerajaan Islam di Andalus. Ketika mana orang Kristian telah berjaya menguasai dan menjatuhkan khalifah di sana, apa yang dilakukan terhadap rakyat Sepanyol? Mereka membunuh semua orang-orang Islam di sana dan menghalau mereka keluar, dan tidak membenarkan seorang Islam pun di kerajaan Islam Andalus. Ini sejarah lampau yang telah berlaku, tuan-tuan. Seperti mana Allah telah berfirman, saya sebutkan tadi, walau macam mana baik pun mereka di hadapan kita, walaupun mereka katakan kami hanya untuk berdamai dan sebagainya, mereka mendapatkan kuasa, mereka akan tenggelamkan Islam, kerana mereka tidak pernah suka kepada umat Islam, terutamanya agama Islam. Tunggu ni sekejap. Akhir kata, tuan-tuan, setelah banyak kita dengar tentang hari ini, tentang isu-isu kalimah Allah, tentang ancaman-ancaman tersebut, tapi apa tindakan kita, tuan-tuan? Adakah kita hanya mendengar? Mungkin ada kita buat kempen sebulan sekali, ataupun satu semester sekali, ataupun setahun sekali kempen. Saya boleh katakan kempen yang bersifat setahun sekali hanya seperti kita pergi ke program motivasi. Hari ini kita datang, insaf 2 minggu, lepas tu lupa. Saya berikan satu solusi untuk tuan-tuan.
agar kita sentiasa ingat dan diingati tentang ancaman-ancaman yang memberikan ancaman kepada akidah, terutamanya mahasiswa kita, iaitu usrah. Di mana-mana aktiviti, tak kira lah kuris kalau ada di sini, aktiviti yang luar, kalau ada usrah, pergi usrah tersebut dan faham apakah Islam itu yang sebenarnya. Kalau kita setiap minggu pergi ke usrah, hari-hari dibersihkan hati kita, diingatkan tentang ancaman-ancaman yang membuka agama Islam, maka saya yakin mahasiswa yang akan keluar nanti adalah mahasiswa yang fikrahnya bersih dengan Islam. Itu tanggungjawab kita sebagai mahasiswa dan tuan. Kerana kalau hari ini umat Islam makin lemah, makin berpecah, makin lama makin berselisih pendapat dan sebagainya, tidak ada kekuatan yang membina tembok agama Islam, maka satu hari nanti mereka akan pasti bertindak yang lebih keras. Kalau hari ini mereka telah pergi ke fasa yang baru, menggugat institusi yang menjaga agama Islam, tidak mustahil pada akan datang dia akan menggugat Islam dalam perlembagaan yang mengatakan Islam adalah agama negara. Ya, guys. Wallahu a'lam.